Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Faris Daniel dan ini adalah program Cerita di Sebalik Berita. Baik, untuk segmen pertama ini kita pastinya ingin bercakap tentang kerisauan orang ramai terhadap situasi ekonomi negara, melihat kepada keadaan sekeliling kita mahupun di dalam media sosial sendiri. Ramai yang sudah mula bimbang. Malah ada juga yang menyatakan sekarang ni bukan masa yang sesuai untuk membuat pinjaman seperti membeli rumah, kereta dan sebagainya. Dan ini kerana semalam Jawatan Kuasa Dasar Monetary MPC BNM memutuskan untuk menaikkan kadar dasar semalaman atau OPR sebanyak 25 mata asas iaitu kepada 2.50%. Ia adalah kenaikan kali ketiga berturut-turut tahun ini untuk kadar penanda aras pinjaman dan simpanan sejak Mei dan Julai lalu dengan masing-masing meningkat sebanyak 25 mata asas kepada 2.25% berbanding paras rekod terendah iaitu 1.75% sebelumnya. Dan ada yang kata OPR ini ada kebaikannya dan ada yang mengatakan ini akan terus memberi beban kepada rakyat Malaysia yang sudah sedia terkesan dengan inflasi. Jadi kita ingin bersama dengan penganalisis ekonomi Putra Business School dari Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif untuk kita fahami di sebalik cerita dan reaksi orang ramai terhadap keadaan ekonomi kita hari ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, dengan kenaikan OPR kali ketiga mungkin masih ramai yang tidak faham ataupun tidak jelas apa agaknya kebaikan dan keburukan OPR ini Prof. Ya, apabila kita melihat kenaikan kali ketiga OPR untuk tahun ini, apakah implikasinya kepada negara dan juga terutamanya kepada rakyat marhain macam peminjam dan juga peniaga. Apabila kita melihat kenaikan OPR ini, pertama, ianya akan menyebabkan kos pinjaman ataupun pembiayaan meningkat terutamanya bagi mereka yang ada pinjaman kadar berubah terutamanya seperti pinjaman perumahan dan juga peribadi yang bersifat jangka masa panjang. Dan kalau kita lihat pula implikasi lainnya ialah bagi mereka yang menyimpan di dalam simpanan tetap di dalam bank sebagai contoh akan memperolehi pulangan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Oleh itu implikasinya ada positif dan negatif. Positifnya dari segi pulangan ke atas simpanan di dalam bank akan meningkat, tetapi pada masa yang sama mereka yang meminjam dengan atas pinjaman berkadar berubah akan mendapati kos pinjaman bulanan mereka akan meningkat. Dan tujuan OPR ini dinaikkan oleh Bank Negara Malaysia adalah untuk memastikan kadar inflasi itu terkawal, kerana secara teorinya apabila kadar faedah meningkat ia akan mengurangkan perbelanjaan, pinjaman, menggalakkan rakyat lebih menyimpan dan ini akan memperlahankan sedikit aktiviti ekonomi, mengurangkan permintaan terhadap barangan dan sepatutnya harga barangan tidak akan meningkat kerana kurangnya permintaan. OPR ini adalah sebagai penampan untuk menangani kadar inflasi. Selain OPR ni Prof, ada tak kaedah lain yang boleh memulihkan ekonomi kita pada hari ini dan apa kesannya jika kaedah itu dilakukan? Adakah lagi memerikkan rakyat ataupun bagaimana? Kalau kita lihat apabila OPR ini dinaikkan, diturunkan, ini adalah intervensi monetary oleh Bank Negara Malaysia. Pada masa yang sama, intervensi fiskal juga dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan melalui subsidi pukal dan juga kawalan ke atas beberapa harga barangan asas dan perkhidmatan. Dan apabila kita tengok kadar inflasi kita pada bulan Julai, walaupun meningkat ke 4.4%, tetapi kalau dibandingkan dengan kadar inflasi negara Asia yang lain seperti Singapura, Indonesia, Thailand masih lagi rendah. Dan sebenarnya harga barangan di negara kita terutamanya barangan keperluan asas ini masih rendah disebabkan subsidi yang diberikan oleh kerajaan yang saya lihat untuk tahun ini dijangka mencecah hampir 80 bilion. Dan itu sebenarnya kita lihat apabila kedua-dua institusi iaitu Kerajaan Persekutuan dan Bank Negara Malaysia masing-masing melaksanakan intervensi dari segi monetary dan fiskal, tapi tujuannya sama untuk memastikan bahawa inflasi di negara kita terkawal. Prof, ramai yang panik, ramai yang bimbang dengar je OPR ni naik kepada 2.50%. Kalau kita lihat di sosial media semalam, rata-rata komen misalnya mengatakan mereka menyesal dengan komitmen yang ada. Dan ada juga yang kata silap besar kalau beli rumah sekarang ni. Dan
ada perdebatan itu berlaku kerana ada yang mengatakan ada baiknya juga kalau beli rumah sewaktu keadaan inflasi sekarang ni. Sebetulnya apa, Prof? Okey, kalau kita lihat kadar OPR sekarang 2.5% sebenarnya masih lagi rendah berbanding dengan kadar OPR sebelum negara kita dilanda pandemik. Semasa itu kadar OPR sekitar 3.25%. Walaupun dengan peningkatan 3 kali ini, kadarnya masih 2.5%. Oleh itu, kalau kita nak kata ianya memang menambah beban kos pinjaman bulanan, tetapi sebenarnya sebelum pandemik itu kos pinjaman itu lebih tinggi daripada sekarang. Tetapi kalau kita cakap tentang adakah ini masih sesuai untuk membeli aset terutamanya rumah ataupun untuk membeli kereta, ianya bergantung kepada kemampuan individu masing-masing. Walaupun kita lihat sekarang ni kajian menunjukkan bahawa ramai yang tidak mampu, maka apa yang penting sekarang adalah pengurusan kewangan individu ataupun isi rumah itu penting. Kita kena melihat adakah kita mempunyai lebihan pendapatan setiap bulan untuk memungkinkan kita mendapatkan ataupun menambah kewangan ataupun komitmen kewangan kita bulanan melalui pembelian rumah. Kalau kita lihat harga rumah pun sekarang ni kebanyakannya di luar kemampuan sebahagian besar rakyat kita. Oleh itu mungkin kita lihat mungkin pada bajet 2023 akan datang ini akan ada inisiatif ataupun beberapa jenis bantuan yang akan diberikan oleh kerajaan untuk memudahkan rakyat memiliki rumah walaupun dengan persekitaran suasana OPR semakin meningkat dan juga harga rumah yang kekal mahal. Yang penting untuk kita sebagai individu untuk tahu bagaimana untuk mengawal perbelanjaan kita, berbelanja mengikut kemampuan dan jika tidak perlu untuk tidak menambah hutang baharu. Situasi ekonomi yang tidak menentu ini sebenarnya Prof banyak mengajar kita supaya lebih sentiasa beringat-ingat dalam menguruskan perbelanjaan, dan jika pada masa depan ramai menjangkakan OPR ini akan sekali lagi dinaikkan, apa jangkaan Prof? Apa lagi kesan? Yalah, kita mungkin seperti yang Prof cakap tadi, OPR ini adalah lebih rendah berbanding sebelum pandemik COVID-19 melanda negara kita. Namun sekiranya ia mencapai tahap yang sama sebelum pra-pandemik ataupun melebihi, apa jangkaannya nanti, Prof? Sememangnya kita tidak boleh kata ia tidak akan naik lagi kerana ianya bergantung kepada situasi semasa, dan apabila kita lihat dari segi prospek ekonomi global, ramai yang akan melihat ia akan agak bergerak perlahan untuk tahun depan, ditambah lagi dengan pelbagai krisis yang masih lagi tidak selesai seperti geopolitik di Eropah dan juga kebersihan ekonomi di Amerika Syarikat. Oleh itu kita harus bersedia dengan hakikat bahawa ada kemungkinan OPR mungkin akan dinaikkan. Mungkin akhir tahun ni saya lihat tak akan naik lagi, tetapi mungkin tahun depan akan berlaku lagi kenaikan. Kalau kita nak tengok dari segi impak, katakan kita pinjaman kita RM300,000, setiap kenaikan 25 mata asas ni lebih kurang macam RM60 sebulan. Bermakna 3 kali kenaikan ni dah meningkat hampir RM200. Dan bayangkan kalau berlaku lagi peningkatan sekali 2 kali, ia akan bertambah lebih daripada RM100. Oleh itu persediaan daripada sekarang adalah penting untuk memastikan bahawa kita punya komitmen kewangan itu dapat distrukturkan dengan baik. Kalau ada yang mengalami kesukaran sekarang, agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK akan boleh membantu dengan menyediakan khidmat nasihat dengan percuma untuk memastikan kita sentiasa tidak perbelanjaan kita tidak melebihi pendapatan setiap bulan. Namun pada masa yang sama kita juga harus cuba memastikan bahawa ada ruang untuk kita menyimpan, untuk melabur, untuk menambah pendapatan dan tidak bergantung semata-mata kepada gaji yang kita terima. Kerana kalau kita lihat semasa pandemik ini, purata gaji rakyat sebenarnya jatuh 9% pada tahun 2020 dan kenaikan pada tahun 2021 pun agak perlahan dibandingkan dengan kenaikan barangan. Oleh itu jika ada ruang untuk kita menambah kemahiran, pengetahuan, mempelbagaikan sumber pendapatan, itu adalah sesuatu yang kita harus lakukan untuk tahun ini dan tahun akan mendatang. Melihat kepada persepsi OPR ni, orang ramai lebih memandang ia sebagai negatif side lah, orang ambil sebagai negatif, tapi sebenarnya banyak kesan baiknya. Namun kita nak tanya juga kepada Prof, ada ke golongan yang boleh mengambil manfaat daripada kenaikan kadar OPR ini? Ada tak mungkin golongan mana yang paling teruk terkesan dan golongan mana agaknya yang mungkin senang hati dengan kenaikan OPR ni contohnya?
Okey, yang teruk terkesan sudah tentu mereka yang ada pinjaman kadar berubah. Tetapi yang kata menikmati ni saya lihat golongan pihak bank, institusi kewangan saja. Oleh itu sebenarnya bagi kita bagaimana kita nak orang kata memastikan kita tidak bekerja terkesan dengan OPR sebagai individu, sebagai peniaga, sebagai isi rumah, kita harus meneroka alternatif kepada pembiayaan yang tidak melibatkan kadar faedah ni. Sebenarnya sudah ada kalau kita lihat, kalau kita ada peniaga, kalau kita mahu mengembang perniagaan, selain daripada mengambil pinjaman daripada bank, sudah ada alternatif pembiayaan seperti pendanaan equity awam atau dipanggil equity crowdfunding ECF yang melibatkan suntikan dana oleh orang awam ke dalam syarikat. Dan apabila kita melihat dari segi pemilikan rumah, tidak semestinya meminjam. Kita mahu kerajaan menyediakan pelbagai lagi alternatif pemilikan rumah seperti rent to own scheme ataupun konsep masyarakat mutanah kisah, dan juga kalau kita lihat di beberapa negara barat sebagai contohnya ada penyediaan council housing untuk rakyat yang tidak mampu, tetapi kerajaan memberikan mereka sewa menggunakan rumah itu sehingga akhir hayat. Dan apabila kita lihat pemilikan kereta sebagai contohnya, sekarang sudah ada kata alternatif pemilikan kereta melalui subscription base ataupun langganan jangka masa panjang, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia macam leasing. Dan ini tak memberikan orang kata komitmen yang tinggi kepada mereka yang ingin menggunakan kenderaan. Alternatif seperti inilah yang kita lihat tidak terkesan dengan kenaikan OPR yang harus diberi orang kata tumpuan oleh kerajaan, beri galakan supaya apabila berlaku situasi yang tidak menentu seperti sekarang, komitmen kewangan rakyat tidak terkesan dan kita lebih mampu memiliki aset-aset seperti ini tanpa risau untuk orang kata membayar dengan lebih banyak lagi apabila kadar OPR meningkat. Dan terakhir sekali Prof, kita pastinya tak mahu panik kerana kita baru saja nak menikmati fasa pemilihan selepas pandemik, bencana dan sebagainya terlepas. Tapi sedar tak sedar, kita juga nanti akan melalui satu lagi fasa banjir besar menjelang November seperti yang dikatakan oleh Met Malaysia. Jadi apa agaknya peringatan yang boleh Prof kongsikan supaya kita lebih bersiap sedia dengan menghadapi banjir yang mungkin wallahualam mungkin lebih besar seperti sebelum ini, berbanding sebelum ini? Kalau kita bersedia, kita memang harus bersedia, tetapi kalau kita sahaja bersedia, mungkin sukar sebagai individu isi rumah untuk mendepani semua ini, maka kerjasama daripada semua pihak, dari segi NGO, swasta, kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan adalah penting. Dan apabila kita bekerjasama dalam satu perkara, maka semua benda menjadi mudah. Oleh itu, bagi mereka yang memang tahu bahawa kawasan rumah mereka akan teruk dilanda banjir, persiapan harus dilakukan sekarang. Sila dapatkan bantuan daripada wakil rakyat ataupun kerajaan tempatan untuk mendapatkan alternatif pindah ke tempat-tempat yang dianggap sebagai selamat. Dan juga kalau kita cakap tentang harta benda seperti kereta, peralatan yang orang kata mahal dalam rumah itu, maka harusnya dipikirkan alternatif untuk meletakkannya di tempat yang lebih selamat. Kita tidak boleh orang kata terhantuk baru tengadah. Bermakna walau kita tahu cuaca mungkin tidak menentu, tetapi sudah pasti akhir tahun akan berlaku suasana seperti kita alami sebelum ini, maka apa yang perlu dilakukan adalah bersedia dengan lebih awal, dapatkan bantuan, orang kata jangan orang kata menganggap kita seorang boleh lakukan segala-galanya, kerana dalam konsep keluarga Malaysia ni sepatutnya masing-masing harus memainkan peranan, suarakan ke apa-apa saja kebimbangan ataupun kerisauan, supaya ada yang akan mampu membantu. Satu yang saya lihatlah rakyat Malaysia ni, kalau ada siapa-siapa minta bantuan, memang akan banyak bantuan diberikan. Itu yang kita harus lakukan untuk mendepani bencana yang mungkin akan berlaku pada akhir tahun ini. Itu serba sedikit kupasan selepas kenaikan OPR yang berlaku semalam dan juga persediaan menjelang banjir besar yang diramalkan berlaku seawal pertengahan November depan. Dan itu dia tadi serba sedikit perkongsian daripada Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, iaitu beliau penganalisis ekonomi Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, yang berkongsikan banyak sebenarnya perkongsian dan juga nasihat yang dikongsikan oleh beliau untuk kita lebih bersiap sedia ketika negara kita masih lagi berdepan dengan inflasi dan sebagainya. Itu untuk segmen pertama, kita berehat seketika, kembali selepas ini.